Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah kamu ke jalan Allah kepada jalan Tuhan kamu dengan penuh dengan hikmah, dan berilah peringatan wal mau'izatil hasanah, berilah peringatan-peringatan yang baik pada mereka tersebut. Wajadilhum billati hiya ahsan, berdebatlah dengan mereka dengan penuh hiya ahsan, dengan cara yang terbaik. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi, sesungguhnya Tuhan kamu mengetahui siapa di kalangan kamu yang telah disesatkan daripada jalannya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Tuhan kamu juga, yakni Allah, mengetahui siapa yang telah ditunjukkan jalan yang lurus dalam hidup ini di kalangan umat manusia. Surah An-Nahl ayat yang ke-125. Pengerusi dan ahliatan kuasa surau, ahliatan kuasa masyarakat, pimpinan-pimpinan masyarakat, para alim ulama, para asatizah, muslimin dan muslimat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pertamanya, marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kita pada Allah di atas nikmat yang Allah kurniakan pada kita ini. Di antara nikmat-nikmat yang besar yang Allah sedang kurniakan pada kita saat ini, tuan-tuan tahu bahawa dalam hidup kita ini ada beberapa nikmat-nikmat yang Allah telah memberi pada kita sebagai umat manusia. Nikmat yang pertama yang patut kita rasa syukur dalam hidup kita ini ialah nikmat di mana Allah memberi nikmat ijad dan nikmat imdad. Ini nikmat yang pertama yang Allah telah kurniakan dalam hidup kita. Nikmat ijad maksudnya Allah jadikan nikmat di mana kita jadi manusia. Kita dipilih oleh Allah untuk dijadikan manusia, ni satu nikmat. Alhamdulillah kita jadi manusia. Kita tak jadi Doraemon, senang ceritanya. Kita tak jadi yang disebut dengan ayam itik, kita tak jadi yang namakan dengan makhluk-makhluk yang lain. Tapi nikmat yang pertama, nikmat ijad. Nikmat yang Allah ciptakan kita dan dipilih untuk menjadi manusia. Bersama dengan nikmat ijad, ulama-ulama sebut Allah kurniakan pada kita nikmat imdad. Nikmat imdad maksudnya Allah lengkapkan setiap perjalanan hidup kita. Allah bagi pada kita rezeki, Allah telah kurniakan pada kita yang disebut dengan segala kelengkapan untuk perjalanan hidup ini. Ini nikmat yang pertama yang sedang kita nikmati dalam hidup. Nikmat yang kedua yang Allah bagi pada kita ialah nikmat iman dan Islam. Satu nikmat yang besar yang Allah bagi dalam hidup kita, di mana Allah telah pilih kita untuk diberi iman dan juga Islam. Sepatutnya diberi Islam ini bagi pada Donald Trump lah, sepatutnya demikian. Bagilah Islam ini kepada orang-orang yang jadi pembesar-pembesar negeri. Bagilah nikmat iman dan Islam ini pada pemimpin-pemimpin tertentu. Tapi kenapa Allah pilih kita? Alhamdulillah, Allah kurniakan nikmat ini. Nikmat yang besar dalam hidup. Nikmat Islam dan juga nikmat iman.
Iman satu benda lagi. Dah kita diberi Islam, kemudian kita diberi keyakinan. Keyakinan dalam kita bersama dengan Islam. Kerana tak ramai orang yang nak dapat keyakinan dengan Islam ini. Ramai di kalangan kita ni tak berapa yakin dengan Islam. Timbul dalam diri dia, masing-masing di kalangan kita ni, ada di kalangan kita pertikai terhadap Islam. Tak yakin dengan Islam ni ramai. Orang yang datang penyakit dalam keadaan mereka. Mereka datang penyakit-penyakit yang buruk dalam jiwa mereka. Akhirnya mereka tak yakin dengan Islam. Alhamdulillah, kita diberi keyakinan. Ditambahkan keyakinan dalam hidup kita dengan Islam. Ini satu nikmat. Nikmat yang kedua yang besar yang Allah bagi dalam hidup kita. Kemudian Allah bagi nikmat yang ketiga yang besar lagi. Yang saya suruh kita ni, sama-sama kita rasa syukur dengan nikmat ini. Nikmat apa dia? Nikmat faqih dalam beragama. Nikmat faqih dalam beragama, ini satu nikmat. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Mana-mana orang yang Allah nak bagi pada dia syurga, Allah nak bagi pada dia ni yang disebut dengan kebaikan, Allah faqihkan dia dalam beragama. Ini satu nikmat. Dalam hidup kita ni, tanda-tanda kita faqih disebut dalam hadis yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut lagi dalam hadis yang lain yang menunjukkan kita ni faqih dalam beragama. Apa dia tandanya? Yang pertama, kita ni menjadi orang yang belajar. Kun aliman, orang yang belajar. Orang yang hidup kita ni mengajar orang. Rasulullah gambarkan demikian. Au muta'alliman, hidup dalam keadaan belajar. Ataupun kalau kita tak jadi golongan kedua ni, jadi golongan yang tiga. Au sami'an, yang jenis hidup dalam keadaan mendengar. Sentiasa nak mendengar. Ini satu sifat dalam hidup orang mukmin. Orang mukmin diajar supaya hidup ni sentiasa hidup nak belajar sepanjang masa. Pada diri kita ni, au sami'an wala takur rabi'an. Jangan kamu jadi golongan keempat. Golongan keempat ni siapa dia? Mengajar tidak, belajar tidak, mendengar pun tidak. Rasulullah sebut fatuhlik, sebangsat-bangsat manusia dipanggil. Secelaka-celaka manusia. Bila hidup dalam keadaan yang belajar pun tidak, mendengar pun tidak, mengajar pun tidak. Habis itu apa beza kamu dengan orang kafir? Apa beza kamu dengan orang yang tak beriman? Alhamdulillah, Allah pilih kita dengan nikmat ini. Nikmat yang ketiga yang besar, yang saya sebut awal-awal tadi, syukurilah nikmat ini. Kerana ramai di luar sana, orang tak boleh datang untuk mendengar ini. Ramai di kalangan kita tak ditarik dalam hidup ini untuk dapatkan kenikmatan ini. Lalu kita, Alhamdulillah, Allah pilih kita untuk datang belajar, datang untuk mendengar, datang untuk kita duduk dalam majlis ilmu. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan pada kita, kalau kamu berjalan, kamu tengok ada taman, pada taman-taman syurga, farta' biha. Kamu duduk di taman-taman syurga itu, kata Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Lalu sahabat-sahabat tanya, ada ke atas dunia ni taman syurga ya Rasulullah? Ada ke atas dunia ni taman syurga ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, majalisil ilm, majlis ilmu, kata Rasulullah. Majlis ilmu itu taman syurga. Jangan kalian terlepas daripada majlis ilmu. Duduk dalam majlis ilmu dengan tujuan apa dia? Tujuan nak suruh kita ni semakin dekat dengan Allah. Ini nikmat yang ketiga, yang besar dalam hidup. Nikmat yang keempat, yang besar lagi, nikmat ulama-ulama sebut, nikmat ikhlas dalam beragama. Ini nikmat yang besar, yang perlu kita dapat dalam hidup kita. Biar kita dapat nikmat ini. Nikmat ikhlas. Bila kita datang belajar, ikhlas. Bila kita mendengar, ikhlas dalam hidup kita. Bila kita berumah tangga, menjadi manusia yang ikhlas. Susah ke nak jadi manusia yang ikhlas ini? Susah. Susah nak dapat menjadi manusia yang ikhlas. Susah tak susah, sampai peringkat Allah turunkan surah Al-Ikhlas. Nak sebut gambaran susahnya nak menjadi manusia yang ikhlas. Allah jadikan surah Al-Ikhlas itu sampai peringkat bila kita baca surah Al-Ikhlas, nilai dia 1/3 Al-Quran Karim. Bila kita baca surah Al-Ikhlas, dalam keadaan sekali kita baca surah Al-Ikhlas, bayangkan pada kita baca 3 kali.
Dalam hadis Rasulullah sebut, bila kamu baca 3 kali, sama dengan kamu membaca sebuah Al-Quran Karim dalam hidup kamu. Tapi senangkah kita baca surah Al-Ikhlas? Tak senang. Ramai di kalangan kita tak mampu nak membaca surah Al-Ikhlas. Kalau saya tanya pada tuan-tuan, siapa yang dah baca surah Al-Ikhlas pada hari ini? 3 kali, tolong angkat tangan. Tentu ramai yang tak angkat tangan. Nak sebut gambaran, susah kita nak baca surah Al-Ikhlas. Sesusah itulah kita nak menjadi manusia yang ikhlas. Payahnya kita nak menjadi manusia yang ikhlas ini. Terutama dalam dunia yang semakin jauh daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Bila kita hidup semakin jauh daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, nak jadi manusia yang ikhlas ni menjadi sukar. Dan saya nak sebut sikit lagi dalam perbincangan ikhlas ini. Kemudian kita sedang menunggu nikmat yang paling besar dalam hidup. Nikmat yang kalau kita dapat nikmat ini, menandakan kita benar-benar bernilai kita hidup di atas dunia ini. Nikmat apa yang kita sedang tunggu? Nikmat redha Allah dalam hidup. Yang disebut dalam Al-Quran Karim, bila kita dekat dengan kematian kita, mulut malaikat-malaikat akan datang, malaikat akan sebut kepada kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Menunggu nikmat ini. Nak tunggu nikmat ni, kita sedang tunggu yang ni je. Bila malaikat istihar, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang penuh dengan kelapangan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Baliklah kamu kepada Tuhan kamu dalam keadaan Allah redha pada kamu dan kamu redha dengan ketentuan Allah pada kamu. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu di kalangan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam syurga aku. Para hadirin sekalian, bertitik tolak daripada nikmat inilah. Para hadirin sekalian, ramai di kalangan kita ni terlupa yang kita ni dapat nikmat dalam hidup. Kerana apa dia? Kerana kita hidup dalam keadaan yang apabila kita semakin jauh daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Bila kita ni semakin jauh masa kita dengan Rasulullah, yang menyebabkan di kalangan kita semakin hanyut dan semakin hanyut pula. Ramai di kalangan kita dalam keadaan macam ni. Kalau kita perhati di kalangan kita ni, berapa ramai di kalangan kita ni boleh fokus dalam hidup. Ramai mana di kalangan kita ni hidup dalam keadaan tak berfokus. Hidup dalam keadaan yang masing-masing jadi hanyut. Jadi hanyut dengan dunia ni ramai. Allah cerita dalam Quran, berapa ramai di kalangan kita ni hidup dalam keadaan yang terlampau hanyut dengan nikmat dunia. Allah cerita dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang yang beriman pada Allah, janganlah kamu dihanyutkan hidup kamu. Jangan kamu dilekakan dalam hidup kamu. Leka terhadap apa dia? La tulhikum amwalukum, dengan harta benda kamu dan juga anak pinak kamu, an zikrillah, daripada kamu mengasihi Allah. Allah sebut, wa man yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun. Siapa-siapa yang terlibat dengan perkara demikian, mereka termasuk di kalangan orang-orang yang rugi sepanjang dia hidup di atas dunia. Kita tak terasa sekarang. Mungkin kita tak rasa sekarang. Tak rasa rugi pun ustaz. Tak ada rasa pun yang kita ni ada silap. Tak ada rasa pun pada diri kita ni ada salah. Bila kita akan rasa? Bila kita sebenarnya akan rasa kerugian ini? Dalam Al-Quran cerita, ramai di kalangan kita ni rasa menyesal bila? Bila dia mula melihat malaikat maut datang nak cabut nyawanya. Yang ni yang manusia kebanyakan akan menyesal. Bila tengok saja malaikat maut datang nak cabut nyawa, start daripada nak cabut nyawa tersebut, malaikat maut berdiri depan dia. Anda biasa sebut ni, dalam rancangan-rancangan radio anda sebut. Bila malaikat maut berdiri depan kita, hijab mata kita ni terbuka. Bila hijab mata kita ni terbuka, kita nampak malaikat-malaikat turun. Nak cabut nyawa kita. Di saat mana kita nampak malaikat berdiri depan kita, malaikat sebut, wahai anak Adam, aku cari setitik air untuk kamu telan, sudah tidak ada. Aku cari selangkah untuk kamu melangkah, sudah tidak ada. Aku cari sepatah kataan yang keluar daripada mulut kamu, sudah tidak ada. Wahai roh, sila keluar daripada jasad ini. Sebut keluar tu, mula-mula
mulut manusia ni mula sebut terus. Mula sebut pada Allah ni. Sebut apa dia? Sebut laula akhartani ila ajalin qarib. Malaikat boleh bagi tahu tak sekejap pada Allah. Jangan bagi mati lagi. Jangan mati lagi malaikat. Nak buat apa dia? Fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Aku nak bersedekah di jalan Allah dan aku nak menjadi hamba Allah yang saleh. Baru saat mana tengok malaikat maut. Baru tengok malaikat maut tu dah mula timbul penyesalan. Kenapa jadi demikian? Kerana hidup ini dia tak tahu tujuan apa Allah jadikan dia untuk hidup di atas dunia ini. Oleh kerana tak tahu inilah yang menyebabkan datang ayat Al-Quran Karim. Nak suruh kita ni sentiasa betulkan jalan hidup. Jalan hidup ni kena betul. Sehingga Allah sebut, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Kamu panggil orang, kamu tarik manusia ni ke jalan Allah. Jangan bagi dia ni sampai menyesal nanti, jangan. Kamu panggil dia wal mau'izatil hasanah. Kamu bagi peringatan yang baik dalam hidup mereka. Kerana manusia ni hidup atas dunia ni, dia jadi dalam keadaan yang hanyut dan leka. Hanyut dan leka ni ramai di kalangan kita. Orang kita ni kan, nak sebut contoh hanyut dan leka ni, kita buat contoh yang macam mana? Orang yang, misal contohnya, orang Kelantan dia istilahkan dengan istilah makna dipanggil. Istilah orang Kelantan, kalau leka hanyut dipanggil makna. Makna ni tahu macam mana? Yang jenis seorang suami, bila seorang isteri pesan pada dia, bang, sayur tak ada dah, lauk tak ada dah kat dapur. Abang tolong pergi beli sayur pergi dekat pasar. Suami ni pun turun daripada rumah. Turun daripada rumah ni, sampai dekat kedai, dia masuk kedai tayar dahulu. Lepas tu dia keluar kedai tayar. Lepas tu dia jumpa kedai baju, dia masuk kedai baju. Kemudian dia keluar kedai baju. Kemudian dia masuk lagi kedai makan. Dia duduk kedai makan. Dia makan dahulu. Bila dia sampai begitu, dia tak ingat yang dia nak perlu kena beli sayur. Dan dia perlu untuk beli makanan untuk keluarga dia. Balik-balik sampai ke rumah. Bila sampai ke rumah saja, sampai ke rumah, balik sampai ke rumah, isteri tanya, mana sayur bang? Mana lauknya? Dia tepuk dahi. Oh, dia tepuk. Allah, dia kata. Terlupa nak beli, dia sebut. Istilah orang Kelantan dipanggil, suami ni suami makna, dipanggil. Manusia ni pun sama juga. Manusia yang hidup ni, bila kita hidup atas dunia, Allah ajar, kamu pergi dunia, kamu hidup di atas dunia, kamu kena ada matlamat. Matlamat apa dia? Matlamat dalam hidup. Ada benda yang kamu kena dapat. Waktu mana kamu hidup ni, jangan sampai peringkat waktu mana kamu mati, kamu menyesal. Kenapa kamu mati baru kamu nak menyesal? Kerana kamu tak fokus. Benda apa yang kamu kena dapat sepanjang kamu hidup. Tambah lagi perhatian sekali. Saya nak sebut sikit. Macam mana hanyutnya kita ini. Tambah lagi. Bila sampai tahun 1924 dahulu, jatuh Khilafah Uthmaniyah. Bila jatuh Khilafah Uthmaniyah, orang Islam lagi teruk. Lagi tak boleh bangkit. Tak payah nak bangkit. Bila jatuh Khilafah Uthmaniyah, naik sekular. Naik sistem sekular yang dipimpin oleh Kamal Atatürk. Waktu mana Kamal Atatürk, mula dia pecah perintah orang Islam. Dia ajar hidup ini tidak mulia dengan agama. Hidup ini jangan ada agama. Kalau sekiranya ada agama dan tauladan, bahaya. Agama menjadi candu kepada masyarakat. Disebut dan dipasak dalam pemikiran. Hidup ini, kamu kena ada benda yang lain daripada agama. Benda yang lain dalam agama ni apa dia? Hidup ni mulia bila harta kamu banyak. Hidup ni mulia bila pangkat kamu menjadi besar. Hidup kamu ni jadi mulia bila rupa paras kamu jadi cantik. Hidup kamu ni jadi mulia bila pengaruh kamu ni jadi ramai. Ini benda yang dimasukkan dalam pemikiran umat sebelum daripada kita sampai kita hari ni. Dalam hidup kita ni mula dipasang. Hidup ini jangan sibuk kejar agama. Jangan kamu sibuk untuk membesarkan nilai agama dan tubuh badan kamu. Dalam di keluarga kamu. Dalam masyarakat kamu. Tapi hidup ini, kamu akan rasa hebat. Bila dalam hidup kamu, bila jawatan kamu besar. Bila harta benda kamu banyak. Bila rupa paras kamu menjadi cantik. Cuba tanya di kalangan kita kan. Turun pagi balik gelap. Turun pagi balik gelap. Mereka kerja apa dalam hidup? Cuba tanya sekali di kalangan kita. Kita ni sendiri.
Cuba tanya diri kita, turun pagi balik gelap ni, kita kerja apa dalam hidup kita? Kerja apa? Ada orang jawab, saya kerja duit, Ustaz. Duit ni biar jadi banyak. Bila duit banyak, saya akan jadi mulia. Jadi mulia dengan duit. Rasulullah datang dahulu, Rasulullah ajar sahabat-sahabat, hidup tidak mulia dengan duit. Kalau kamu rasa duit menjadi bernilai dalam hidup kamu, duit menjadi harta, menjadi nilai, makna banyak harta kamu dengan harta Qarun. Qarun, Allah jadikan pada dia banyak harta dia. Kaya tak kaya Qarun, yang bawa anak kunci gedung kekayaan Qarun sebanyak lebih kurang 400 ekor kuda. Tapi bagaimana Allah jadikan pada Qarun? Anak kunci saja yang bawa anak kunci gedung kekayaan Qarun. Tapi bagaimana Allah jadikan pada Qarun? Allah tenggelamkan Qarun dalam muka bumi ini sedalam 70 hasta setiap kali mana terbit matahari. Terbit je matahari, tenggelam lagi 70 hasta. Terbit lagi matahari, Qarun dengan harta kekayaan dia tenggelam dalam muka bumi ini sendiri. Datang orang Melayu kita sibuk buat program mencari harta Qarun, dipanggil demikian. Elok Qarun tenggelam, kita sibuk carinya. Cari apa dalam hidup ini? Ada orang jawab, saya cari yang disebut dengan tahta, Ustaz, pangkat. Pangkat biar besar. Lagi besar pangkat, lagi kita jadi hebat. Islam ajar, pangkat tidak memuliakan dalam hidup. Tuan-tuan jangan ingat, tuan-tuan akan jadi mulia bila pangkat tuan-tuan jadi besar. Allah tak muliakan orang dengan pangkat. Rasulullah pesan pada kita, bila kamu ada pangkat, kamu sedang memegang tanggungjawab. Kamu pegang saja pangkat, kamu ada saja jawatan, kamu akan disoal terhadap jawatan yang kamu sedang miliki itu. Kamu akan ditanya di hadapan Allah nanti. Lagi besar jawatan kita, lagi penat kita menjawab di hadapan Allah. Tuan-tuan peganglah jawatan apa? Ketua kampung. Tuan-tuan akan ditanya, berapa ramai orang dalam kampung yang tak semayang berjemaah? Tuan-tuan akan ditanya. Tu baru ketua kampung baru. Baru ketua kampung. Ketua keluarga. Keluarga kita yang tak tutup aurat. Berapa ramai yang tak tutup aurat? Kita akan ditanya dan disoal di hadapan Allah nanti. Siapa saja yang pegang, naik lagi jawatan dia. Ketua jabatan, dia akan ditanya terhadap jabatan dia. Berapa ramai di bawah dia, pekerja-pekerja di bawah dia yang tak solat, yang tak tutup aurat. Semuanya dia akan kena jawab di hadapan Allah nanti. Lagi besar jawatan dia, lagi penat dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Pegang saja jawatan. Ni jadi AJK surau. AJK surau kena tanya juga. Jangan ingat jadi AJK surau tak kena tanya. Di akhirat nanti AJK surau Allah akan tanya, subuh datang tak subuh? Subuh kamu datang berjemaah ke tak datang berjemaah? Jadi AJK surau, tiba-tiba kamu tak datang, misal contoh. Bukan surau tempat ni, tempat lain kan. Nak sebutnya, kan ramai pula letak jawatan malam ni tak kena gaya. Cuma nak sebutnya, lagi kita pegang jawatan, lagi kita penat di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Jawatan laisa tashrifan walakin taklifan. Jawatan bukan satu kemuliaan, tetapi satu tanggung yang kamu kena jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Ni tanggungjawab dipanggil. Kalau nak kira mulia dengan jawatan, mana besar jawatan kamu dengan jawatan Fir'aun? Fir'aun besar jawatan. Besar tak besar jawatan Fir'aun sampai peringkat Fir'aun sebut, ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan yang paling agung, katanya Fir'aun. Waktu mana Fir'aun mengaku jadi Tuhan, terkejut Iblis. Iblis terkejut. Katanya Iblis. Aku sendiri pun tak mengaku jadi Tuhan. Ada juga makhluk manusia yang pergi mengaku jadi Tuhan. Makhluk manusia yang pergi mengaku jadi Tuhan. Kenapa Fir'aun mengaku jadi Tuhan? Kerana dia tak pernah rasa sakit. Fir'aun kencing manis tak pernah kena. Darah tinggi tak pernah naik. Fir'aun gauk tak pernah ada. Dalam hidup Fir'aun. Fir'aun dalam hidup Fir'aun tak pernah bersin. Bersin pun tak pernah. Disebut dalam satu kitab yang lain, Fir'aun tak pernah menguap. Menguap pun tak pernah. Kita ni cuba tunggu kejap-kejap lagi. Tunggu sikit-sikit lagi je menguap terus tak kena gaya. Tapi jangan pula tak menguap. Orang tanya kenapa tak menguap? Lawan Fir'aun sekali Ustaz disebut. Nak lawan Fir'aun dalam hidup dia. Nak gambarkan dalam hidup ini, kamu kejar apa dalam hidup? Yang terakhir ni, orang kita kalut. Di Malaysia kita ni, kalut dengan mengejar rupa menjadi cantik. Yang ni pun satu penyakit yang sedang dilalui oleh masyarakat kita hari ini.
Penyakit apa dia? Penyakit nak suruh nampak cantik. Sibuk dengan kuputih dia. Yang perempuan sibuk dengan berupa muka putih, lengan hitam legam, dia panggil demikian. Yang lelaki sibuk untuk berbadan sada. Ni orang lelaki nak badan sada. Anda biasa sebut ni, sada ni maknanya apa dia? Sasa bodoh, dipanggil demikian. Ni sada dipanggil demikian. Dalam keadaan yang badan kental, badan nak suruh nampak berketul. Kenapa badan berketul? Nak suruh dalam hidup ni, nak suruh nampak cantik badan. Suruh nampak dalam keadaan naik ketulan badan ni. Rela tak makan nasi, makan telur dia 21 biji sehari. Rela tak pergi sembahyang berjemaah, pergi gimnasium je tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari ni gimnasium je. Nak suruh apa dia? Nak suruh badan ni berketul. Nak untuk apa badan berketul? Nak naik pentas, nak pakai seluar dalam. Tu je kerja dia. Tak ada kerja yang lebih daripada demikian. Dalam hidup, kamu terpesona dengan kecantikan rupa kamu. Kamu rasa hebat bila jadi demikian. Islam ajar, kamu jangan terperangkap dengan perangkap ini. Jangan kamu termasuk dalam perangkap ini. Jangan kamu ingat, bila kamu berbadan kental, kamu tak jumpa dengan kematian. Bila kamu berbadan kental, kamu tak akan kena yang disebut dengan penyakit-penyakit. Islam tak pernah muliakan orang dengan rupa itu sendiri. Rupa kamu macam mana sekalipun, Allah tak pandang. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Jangan kamu sibuk, kamu nak pandang pada luaran manusia. Allah tak pandang pun muka kamu. Macam mana pun muka kamu, bangsa kamu, kemuliaan kamu, Allah tak pandang. Allah tak pandang pun kamu Melayu ke kamu Cina, Allah tak sebut. Tak tanya soalannya demikian. Di akhirat nanti Allah tak sibuk tanya, kamu datang daripada bangsa mana? Kamu datang daripada keturunan mana? Allah tak kira. Walakin yanzuru ila qulubikum. Tapi yang Allah pandang ialah hati kamu. Wa ajsamikum. Dan yang Allah pandang ialah jasad kamu itu sendiri. Kalaulah manusia dimuliakan rupa paras, maka hinalah Bilal bin Rabah. Kalaulah manusia ni dipandang pada rupa paras, maka teruklah Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Sering kali saya cerita benda ni. Di kalangan sahabat-sahabat yang teruk wajah, siapa dia? Bilal bin Rabah. Hitam kulit dia, kerinting rambutnya, kemudian tebal bibirnya, parau suara Bilal bin Rabah. Tapi Allah muliakan Bilal bin Rabah. Daripada seorang yang hamba, Allah lonjakkan dia berjalan di belakang Rasulullah. Di mana saja Rasulullah masuk dalam syurga Allah, kedengaran telapak kaki Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah, suara dia dengar sampai di arasy Allah. Bilal bin Rabah. Ada lagi sahabat yang lebih teruk daripada Bilal. Tuan-tuan baca dalam sejarah, siapa dia? Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Mu'az jauh lebih hitam daripada Bilal bin Rabah. Disebut Sa'ad bin Mu'az ini, kalau dia duduk sebelah Bilal bin Rabah, putih Bilal bin Rabah. Nak sebutnya hitam sungguhlah. Bukan hitam main-main, hitam metalik senang ceritanya. Waktu mana dia gugur syahid, bergegar arasy Allah. Sa'ad bin Mu'az menangis para malaikat Allah. Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Ada lagi sahabat yang lebih teruk daripada Sa'ad bin Mu'az. Ramai. Siapa dia? Julaibib radhiyallahu anhu. Julaibib, sehingga Rasulullah cium wajah Julaibib saat mana dia gugur syahid dalam perang Uhud. Julaibib radhiyallahu anhu. Waktu mana Rasulullah usap pasir-pasir yang melekat di tubuh badan dia ini, di muka dia, Rasulullah cium. Rasulullah menangis teresak-esak. Rasulullah sebut, ya Julaibib, wahai Julaibib, kamu sebahagian saya sebahagian kamu. Kamu sebahagian saya, 3 kali Rasulullah sebut. Kamu sebahagian saya sebahagian kamu. Sampai Rasulullah menangis teresak-esak bila melihat gugur syahidnya Julaibib radhiyallahu anhu. Habis itu kita kejar apa dalam hidup kita? Saya nak sebut dalam mau'izah ini, mau'izah yang Allah ajar pada kita, ada benda yang kita kena kejar dalam hidup. Kejar apa tuan-tuan? Yang pertama dalam hidup ini, tolong kejar hidayah yang datang daripada Allah. Tuan-tuan, kejar hidayah. Dalam hidup ini, yang pertama tolong kejar hidayah. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah sebut, aku tahu siapa yang diberi hidayah oleh Allah. Hidayah ni maknanya apa dia? Hidayah ni maksudnya bimbingan. Allah bimbing kita. Allah tarik jasad kita,
Allah tunjuk jalan hidup kita. Yang ni yang kena kejar dalam hidup. Tak ramai orang dapat hidayah. Ramai orang dapat taufik, tapi tak ramai orang dapat hidayah. Taufik ada ramai di kalangan kita. Misal orang tanya, tu ramai-ramai dekat surau tu ada apa tu malam ni? Ramai-ramai dekat surau. Orang pun jawab, ada ceramah. Ceramah apa yang ramai-ramai tu? Ceramah cerita tentang mau'izah, peringatan yang datang daripada agama Allah. Ini disebut demikian. Waktu mana sebut saja begitu, kita tanya balik, kamu ni sendiri tak ada pergi ke? Kamu tak pergi ke dengar ceramah tersebut? Aku tak pergi. Kenapa tak pergi? Aku tak dapat hidayah. Dia jawab demikian. Aku tak dapat hidayah. Hidayah ni Allah pilih. Yahdi man yasha. Aku pilih orang yang tertentu untuk aku bagi. Tak semua dapat hidayah. Dalam hidup kita ni, ulama-ulama kata, benda yang kamu kena dapat daripada bukan Islam kepada Islam. Dah Islam, kemudian kamu taat pada perintah Allah. Tak ramai orang dapat yang demikian. Hidayah ni maksudnya Allah gerakkan jasad kita. Tarik tangan kita, kemudian Allah tunjuk. Dia beza dengan taufik. Taufik ni, kalau orang tanya, taufik dengan hidayah ni beza kat mana? Ulama-ulama tasawuf kata, taufik maksudnya orang tanya, mana surau? Kita kata pergi straight, nampak kubah besar, itu nampak, kemudian nampak menara, itu surau, misal contohnya. Itu dipanggil taufik. Orang tanya, mana surau? Dia kata pergi straight, nampak kubah, dia pun tarik tangan kita. Jom, saya tunjuk. Dia datang dekat dengan surau, dia tunjuk, ni surau disebut. Itu dipanggil hidayah. Hidayah maksudnya dipegang tangan. Contoh manusia yang tak dapat hidayah. Siapa dia? Abu Talib. Abu Talib di antara manusia contoh yang tak dapat hidayah. Walaupun dia ni kenal Rasulullah. Bukan dia tak kenal Rasulullah. Dekat nak meninggal dunia, Rasulullah puja Abu Talib. Pakcik, tinggal pakcik seorang lagi tak mengucap. Orang lain semua dah mengucap. Pakcik seorang lagi tak mengucap. Kenapa pakcik tak nak mengucap? Lalu Abu Talib kata, tak apalah Muhammad. Aku tahu agama yang kamu bawa itu betul. Syurga yang kamu sebut itu betul. Pada mahsyar yang kamu bagi tahu itu betul. Segala apa yang kamu ajar itu semua betul, wahai Muhammad. Tapi Muhammad, biarlah aku mati dalam keadaan tak beriman pun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pegang tangan Abu Talib. Pakcik, sebutlah asyhadu an la ilaha illallah wa anni Muhammad Rasulullah. Tolong sebut yang ni, wahai pakcikku. Tolong sebut. Kamu sebut, kamu selamat. Geleng kepala. Bila geleng kepala, Rasulullah angkat tangan. Angkat tangan terus. Rasulullah angkat tangan doa. Ya Allah, tolong selamatlah pakcik aku seorang ni, ya Allah. Tolong selamatlah dia, ya Allah. Turun ayat Quran. Tegur Rasulullah. Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, kamu tak layak memberi hidayah pada siapa yang kamu sayang. Tapi Allah lah yang layak memberi hidayah pada siapa yang Allah kehendaki. Ulama-ulama kata, bila turun ayat ini, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faham terus. Oh, rupa-rupanya benda yang paling bernilai dalam hidup ini, benda yang paling bernilai dalam hidup ini, yang kita kena kejar hidayah Allah. Macam mana nak dapat hidayah Allah? Daripada sini kita akan tanya, macam mana kita nak dapat hidayah ini? Lalu diturunkan Al-Quran. Turun Al-Quran. Nak suruh kita dapat hidayah Allah melalui Al-Quran. Zalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. Yang ni yang perkara yang pertama dalam hidup. Sehingga kan ulama-ulama ajar, jangan kalian mati dalam keadaan tak boleh baca Al-Quran Karim. Kalau kalian mati dalam keadaan tak boleh baca Al-Quran Karim, kalian sebenarnya tak dapat hidayah yang datang daripada Allah. Dan saya sebut banyak kali kan, di kalangan kita ni, siapa yang tak boleh baca Quran, pastikan pada diri dia umur dia jadi panjang. Jangan umur dia jadi pendek. Jangan. Umur dia mesti jadi panjang. Siapa yang tak boleh baca Quran. Yang kedua, jangan bagi dia mati. Jangan mati. Jangan mati orang tak boleh baca Quran. Kalau kalian tak boleh baca Quran, kalian jangan mati. Kalau kalian mati, kalian masuk dalam kubur, confirm tak lepas menghadap depan Allah. Tak percaya, cuba mati. Tak percaya. Nak tahu lepas ke tak lepas. Bila kita tak boleh baca Quran, kita tandanya kita tak dapat hidayah. Ini benda yang besar dalam hidup. Membaca Al-Quran itu simbol dalam kehidupan kita.
Simbol kita diberi hidayah oleh Allah. Allah dah mula dah dipanggil demikian. Allah, dia nak suruh kita dapat yang disebut benda yang bernilai dalam hidup yang pertama ni, yang disebut dengan hidayah Allah, dengan Al-Quran Karim. Zalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. Ini cara Allah nak bagi hidayah. Yang kedua, Allah nak bagi hidayah lagi. Allah suruh kita duduk dalam majlis ilmu. Allah nak bagi hidayah lagi. Nak suruh kita ni sentiasa duduk dan duduk dalam majlis ilmu. Jangan malas untuk hadir ke majlis ilmu. Duduklah sekejap. Kita dengar dan belajar. Duduk dengan dalam majlis ilmu dan menghampiri para alim ulama. Jangan jauh daripada para alim ulama. Manakala dalam hidup kita, cari guru-guru yang kita nak tumpang ilmu dengan mereka. Tuan-tuan, bila tuan-tuan masuk dalam kubur nanti, mereka tanya terus, kamu belajar tafsir dengan siapa? Kamu belajar hadis dengan siapa? Kamu belajar sirah dengan siapa? Kamu belajar ni dengan siapa? Hidup kamu ni, panduan kamu bagaimana? Allah akan tanya soalan demikian. Bila tanya soalan demikian, kita boleh jawab. Saya belajar dengan ustaz sekian-sekian. Ustaz sekian-sekian, dia tumpang ilmu dengan sekian-sekian. Sampai pada Nabi Muhammad SAW. Belajar tuan-tuan. Sebab tu dalam Islam, tak ada istilah pencen, tak ada. Tak ada istilah kita duduk saja-saja, tak ada. Dalam Islam ni belajar dan belajar. Tiap-tiap masa ni belajar. Sehingga bila? Kalian mesti dalam keadaan hampir saja dengan kematian kita, kalian telah menghabiskan tiga hari sekali Quran. 3 hari sekali Quran. Itu tanda kalian memang benar-benar diberi hidayah oleh Allah SWT. Baca Quran. Jangan malas. Apatah lagi belajar dan belajar. Saya nak sebut, punca orang kita ni lawan para alim ulama sekarang, punca baca Quran pun tak boleh. Quran pun tak boleh baca. Lawan para alim ulama. Kata pada para alim ulama, dia dah mula hilang hidayah yang patut dia dapat dalam hidup. Yang pertama ni, biar dapat hidayah. Allah nak bagi hidayah lagi. Macam mana? Allah jadikan peringatan-peringatan yang lain dalam hidup. Allah sakitkan pada diri kita. Kemudian Allah jadikan peringatan kemuncak. Allah nak bagi hidayah pada orang yang hidup. Allah matikan orang yang kamu sayang. Ini tanda. Bila Allah nak bagi lagi hidayah, Allah matikan orang yang kita sayang. Siapa yang kita sayang? Mak kita sayang. Ayah kita sayang. Adik-beradik kita yang kita sayang. Orang-orang yang kita sayang ini, Allah matikan mereka. Bila Allah matikan, kamu tengok jenazah itu sendiri. Macam mana? Bernilai ke tak bernilai yang dia kejar dahulu. Kamu tengok banyak mana harta yang dia cari-cari sebelum daripada ni. Dia bawa tak bawa? Dia tak bawa. Bila dia tak bawa, kamu ambil pengajaran. Kamu jangan kalut mencari harta. Sehingga kamu tertinggal yang disebut dengan hidayah yang patut kamu dapat dalam kehidupan kamu. Yang ni yang besar dalam hidup kita. Yang kejar yang pertama, yang disebut dengan hidayah Allah. Yang kedua, tolong dapatkan sepanjang kita hidup keberkatan perjalanan umur ini sendiri. Yang ni tuan-tuan tolong dapatkan. Biar berkat perjalanan umur kita ini, biar umur yang diberkati. Jangan panjang saja tapi tidak diberkati umur. Tak ada manfaat. Hidup kita biar berkat. Berkat ni maksudnya apa dia? Yang kita sentiasa sebutkan. Tiap kali mana kita salat subuh, mulut kita sebut dalam doa kunut. Wa barik lana fi ma a'tait. Ya Allah, tolong kurniakan pada kami setiap keberkatan yang kamu bagi pada kami, setiap nikmat itu semua benda yang berkat, ya Allah. Bila kita nak makan, mulut kita sebut Allahumma barik lana. Ya Allah, tolong berkatlah pada kami. Fima razaqtana, dengan apa yang telah kamu kurniakan pada kami. Tersebut doa berkat. Bila orang kahwin, mulut kita akan sebut barakallahu lakuma, keberkatan oleh Allah kepada kamu berdua. Kita sentiasa baca doa. Berkat-berkat ni maknanya apa dia? Berkat-berkat ni apa dia dalam hidup? Berkat ni sesuatu yang sedikit tetapi dirasakan banyak. Sesuatu yang sempit tetapi dirasakan luas. Itu makna berkat. Berkat ni maknanya apa dia? Suatu yang sukar tetapi dirasakan mudah. Itu tanda berkat. Tuan-tuan tahu, berkat ni Allah kurniakan melalui tiga keadaan. Allah jadikan berkat ini. Yang pertama, Allah jadikan melalui orang-orang yang diberkati. Dalam hidup ni ada orang yang berkat. Siapa dia orang berkat? Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad waktu mana dia hidup, sahabat-sahabat ambil keberkatan daripada apa yang ada daripada Rasulullah.
Bila Rasulullah tak ada, kita ambil lagi berkat. Daripada mana? Al-Quran yang menjadi mukjizat yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat yang kita dapat daripada Nabi Muhammad. Zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkat tak berkat, sahabat-sahabat, saya buat contoh yang mudah. Sampai air ludahan Rasulullah, sahabat-sahabat ambil, kemudian sahabat-sahabat gosok tu badan ini sendiri. Bila gosok tu badan ini, bila Rasulullah nampak, Rasulullah tanya, kenapa kamu ambil air liur aku yang aku ludah tadi? Kemudian katanya sahabat, ya Rasulullah, kami nak ambil berkat daripada air liur ini ya Rasulullah, agar kami tidak kena penyakit-penyakit kulit ya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dia, ialah demikianlah Allah kurniakan kelebihan pada air liur aku sampai peringkat demikian. Ummu Aiman pernah cerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur di rumahnya. Satu malam tengah-tengah tidur, Rasulullah tengah-tengah tidur ni, Rasulullah terjaga. Rasulullah nak buang air kecil. Ummu Aiman sebut, Rasulullah ke dapur, kemudian malam yang gelap, pada malam tersebut Rasulullah tak sempat. Rasulullah kata kalau turun kat bawah, nanti takut-takut ada kala jengking, ada lipan dan sebagainya. Lalu Rasulullah cari dekat dapur itu, Rasulullah jumpa satu bekas. Rasulullah buang air dalam bekas itu, Rasulullah sandar tepi dinding. Bila Rasulullah sandar saja, selesai saja, Rasulullah kembali pembaringan dia. Ummu Aiman cerita, selang tak lama lepas pada itu, aku terjaga, katanya Ummu Aiman. Aku terjaga, aku dahaga yang amat sangat. Dahaga yang amat sangat. Bila dahaga yang amat sangat, aku ke dapur, cari air tak ada. Tengok-tengok ada satu bekas. Bekas tu tersandar tepi dinding. Dalam bekas itu ada air. Aku ambil bekas itu, aku minum air tersebut. Bila aku minum, Ummu Aiman cerita dalam satu riwayat yang panjang, yang cerita dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Ummu Aiman lepas pada minum saja, Ummu Aiman kembali pembaringan. Esok Rasulullah balik daripada sembahyang subuh, Rasulullah bergegas. Rasulullah cari bekas tersebut. Didapati bekas itu sudah menjadi kosong. Bila kosong saja, Rasulullah ambil bekas tersebut. Rasulullah tanya Ummu Aiman, di mana air dalam bekas ini? Lalu Ummu Aiman tanya, kenapa ya Rasulullah? Rasulullah tanya balik, mana air dalam bekas ini? Ummu Aiman tanya balik, kenapa Rasulullah? Sampai 3 kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya balik, mana air dalam bekas ini? Ummu Aiman tengok Rasulullah sungguh sangat. Ummu Aiman tunjuk dalam perut dia. Dalam perut ni Rasulullah, dah minum Rasulullah, katanya Ummu Aiman. Rasulullah terkejut, kamu minum? Rasulullah tanya, kamu minum? Ummu Aiman tanya, kenapa Rasulullah? Rasulullah senyum. Rasulullah kata, kamu telah terminum air kencing aku semalam. Aku buang air dalam bekas itu, kamu minum. Ummu Aiman senyum. Saya tak tahu ya Rasulullah. Saya tak tahu air itu air kencing kamu ya Rasulullah. Rasulullah sebut, wahai Ummu Aiman, mulai daripada malam ini, mulai daripada hari ini, perut kamu tidak akan disentuh dengan penyakit sakit perut sampailah kamu mati nanti, wahai Ummu Aiman. Nak sebutnya berkatnya zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minum air kencing kita 3 hari 3 malam masuk ICU tak kena raya. Nak sebutnya keberkatan itu. Allah jadikan keberkatan ini daripada individu. Siapa yang berkat dalam hidup kita ni? Melalui individu lepas pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibu dan ayah kita. Ibu dan ayah, jangan disinggung hati mereka, jangan. Jangan kita cakap kasar di hadapan ibu kita. Jangan cakap kasar di hadapan ayah kita. Wa la takhda'na bil qaul. Jangan kamu ni wala tarfa'u aswatakum. Jangan kamu tinggi suara kamu. Bercakap dengan ibu bapa kamu ni, kamu diminta supaya kamu waqfid janahaz zulli minar rahmah. Kamu kena turunkan sayap-sayap kamu bila kamu bercakap dengan mak ayah kamu. Jangan wala taqul lahumā uffin wala tanharhumā. Jangan kamu sebut depan mak ayah kamu di hadapan mereka. Wala tanharhumā. Jangan kamu tengking kata-kata mereka. Wa qul lahumā qawlan karīmā. Bercakaplah di hadapan mereka dengan percakapan lemah lembut di hadapan ibu bapa kamu tersebut. Nak sebutnya, ibu bapa ni ibu bapa yang diberkati. Ibu kita, ayah kita. Dan juga ibu mertua kita dan ayah mertua kita. Jangan kita singgung hati mereka. Jaga-jaga dalam hidup kita, kerana mereka ni simbol keberkatan. Siapa lagi yang berkat dalam hidup? Para alim ulama. Ya Allah jadikan ada orang-orang alim di kampung kita. Orang-orang tua di kawasan kita. Anak-anak yatim yang ada di kalangan kita. Orang-orang ni, orang-orang yang diberkati dalam hidup. Siapa lagi
Benda apa lagi Allah jadikan keberkatan? Yang kedua, Allah bagi keberkatan melalui yang disebut dengan tempat. Tempat yang berkat. Dalam hidup kita ni, tempat yang paling berkat, Mekah dan juga Madinah. Dan juga Masjid Al-Aqsa. Alladhi barakna haulah. Yang kami berkatkan padanya. Mana lagi tempat berkat? Ni, dalam masjid, tempat yang berkat. Sehingga kan dalam surau gini, kita duduk dan kita diminta supaya baca doa. Beralih-alih kita, kerana tempat ini berkat. Berkat dalam hidup. Ini Allah jadikan keberkatan melalui tempat. Kat mana lagi berkat? Rumah tangga yang dibina di atas dasar takwa. Rumah tangga kita, kalau rumah tangga kita berkat, kita sentiasa nak balik ke rumah kita. Rasa nikmat balik ke rumah kita. Rasa rindu untuk kita duduk kat rumah kita. Dia tanda keberkatan itu datang. Tapi kalau sekiranya rumah tangga kita tak berkat, berkelahi dalam rumah tangga. Rumah tangga kita buat maksiat, rasa tak nak balik dalam rumah ini. Rasa tak selesa berada dalam rumah. Kenapa? Kan hilang keberkatan. Allah jadikan demikian. Kemudian yang ketiga, Allah jadikan keberkatan melalui masa. Masa yang berkat. Bila masa yang berkat? Ramadan al-Mubarak yang penuh dengan keberkatan. Kemudian masa yang berkat bila? Duduk dalam majlis ilmu. Dalam majlis ilmu ni, tuan-tuan nak tahu berkat tak berkat, orang boleh tidur dalam majlis ilmu. Nak sebutnya berkat ke tak berkat? Tanda berkat, orang boleh tertidur. Ustaz tengah mengajar, dia relax tidur. Jangan kacau orang tidur tu. Dia sedang menikmati keberkatan, dia panggil. Nak gambarkan tentang berkat tak berkatnya, bila kita duduk dalam majlis ilmu. Bila lagi berkat dalam hidup kita ni? Bila kita membina yang disebut dengan ketakwaan dalam masyarakat kita, dia akan turun keberkatan dalam kehidupan kita. Semua tiga-tiga tadi, dia akan hilang berkat bila kita buat satu benda je. Buat apa dia? Buat maksiat. Buat je maksiat, hilang berkat terus. Dalam kampung ni, dalam taman ini, kalau ada seorang je yang tak sembahyang, tak berkat terus taman tersebut. Kalau dalam taman ni, di kalangan kita ni, ada seorang je yang buka aurat, hilang terus berkat. Rumah tangga kita ni, anak kita beli majalah mangga mempelam kuini ni saja. Baru masuk dalam rumah tangga, hilang terus berkat. Hilang terus berkat. Baru masuk yang disebut dengan maksiat, benda yang dilarang oleh Allah, hilang terus berkat. Berkat ini hilang bila kita buat maksiat. Maksiat akan menghilangkan keberkatan. Kita tak rasa nikmat dalam kita beribadah. Punca apa dia? Punca maksiat yang kita lakukan. Oleh yang demikian Islam suruh dalam hidup ini, jauhkan daripada maksiat, dekatkan dengan ibadah. Bila kita dekat ibadah, kita akan rasa bernilai dalam kehidupan kita. Dua, yang kita kena kejar dalam hidup. Yang ketiga, tuan-tuan tolong kejar dalam hidup ini yang disebut dengan ilmu yang banyak. Belajar dan belajar, tuan-tuan. Saya nak minta sangat, tuan-tuan, jangan malas untuk belajar. Belajar apa? Dua je ilmu yang paling besar yang kita kena belajar. Yang pertama Al-Quran, yang kedua belajar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belajar Al-Quran, tuan-tuan. Jangan malas nak belajar Al-Quran. Siapa yang tak boleh baca lagi Al-Quran, tolong bagi tahu pada AJK seorang. Bagi tahu pada AJK seorang. Saya tak boleh lagi baca Quran. Tolonglah tolong saya kerana saya bimbang. Saya mati dalam keadaan saya tak boleh baca Al-Quran. AJK seorang, tolong daftarkan ahli qaryah yang belum lagi boleh membaca Al-Quran kali. Yang boleh baca Al-Quran, tolong daftarkan. Di antara di kalangan kita yang dah boleh baca Al-Quran, tolong ajar pada mereka yang belum boleh membaca Al-Quran kali. Ajar, saling menguat di kalangan kita. Bagi tahu pada AJK, saya tak boleh. Tolonglah saya takut kalau saya menghadap depan Allah, dalam keadaan saya menghadap depan Allah, saya tak boleh membaca Al-Quran kali. AJK pula jangan jawab pula, saya pun tak boleh juga, katanya AJK. Jangan AJK jawab demikian, jangan. Bila kita jadi AJK seorang, biar kita boleh mampu untuk membaca Al-Quran kali. Biar kita rasa malu dan segan dengan Allah. Membaca Al-Quran, kemudian memahami Al-Quran, kemudian hafal Al-Quran. Saya biasa sebut ni, Al-Quran, tolong hafal ibu-ibu dan ayah-ayah sekalian. Jangan malas untuk menghafal. Jangan beralasan yang kita tak boleh dah menghafal Quran. Orang tanya kenapa tak boleh? Saya benak sikit. Kenapa benak?
saya makan semut banyak sangat dulu. Bukan semut je, dengan kengga-kengga pun saya makan. Jangan beralasan hafal Al-Quran. Hafal apa dia? Saya sebut banyak kali sebelum daripada ni. Hafal 3 surah je sebelum kita menghadap depan Allah. Ayah-ayah dan ibu-ibu, abang-abang yang ada, pastikan kalian hafal 3 surah ni. Surah apa dia? Yang pertama surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk tolong hafal. Rasulullah sebut, siapa yang dia baca surah Al-Mulk sebelum daripada dia tidur, kemudian malam tu dia mati, datangnya saat ajal dia, malam tersebut, besok dia dikebumikan, masuk dalam kubur, tiada azab kubur dan tiada pertanyaan malaikat munkar dan nakir untuknya. Besar nilai surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk ni tak panjang pun, 30 ayat je. 30 ayat ni kita hafal dalam hidup kita. Sehari 1 ayat, sebulan kita akan ingat satu surah Al-Mulk dalam dada kita ini sendiri. Surah yang kedua yang kita hafal, surah Al-Kahfi. Sambung surah Al-Kahfi. Kalau dah ingat dah surah Al-Mulk, sambung surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi tak panjang pun, 110 ayat je. 110 ayat ni, kalau kita hafal 1 ayat 1 hari, kita hanya memerlukan 3 bulan ataupun 4 bulan untuk kita nak habiskan satu surah Al-Kahfi itu sendiri. Jangan malas untuk menghafal. Ana biasa sebut orang Melayu kita ni, dia hafal ayat sama je. Inna a'tayna, inna anzalna. Ayat tu je. Kalau dia solat dengan orang rumah, sampai waladdallin, amin tu, orang rumah boleh agak dah. Ni inna a'tayna, ni inna a'tayna. Kita pun baca inna a'tayna kal kausar. Orang rumah kat belakang kata, kan dah kata. Ayat tu lah dulu, kini dan selama-lamanya. Tak berubah-berubah dalam hidup ni. Hidup kita ni biar banyak sikit hafalan. Hafal surah yang kedua. Surah Al-Kahfi. Kenapa surah Al-Kahfi? Bila kita meninggal dunia, roh kita ni masuk dalam surah Al-Kahfi. Dalam bekas surah Al-Kahfi. Kalau kita ada surah Al-Kahfi, bersinar-sinar. Yang disebut dalam hadis Rasulullah. Nampak tu. Bila roh kita nak naik, menghadap depan Allah. Nampak. Malaikat-malaikat semua tahu dah. Ni ahli syurga Allah. Ni ahli syurga Allah. Yang berada dalam bekas yang disebut daripada surah Al-Kahfi. Yang dia sentiasa baca dan sentiasa hafal dalam hidup dia. Yang ketiga, surah yang paling pendek dalam Quran. Surah Al-Baqarah dia panggil begitu. Hafal surah Al-Baqarah sebelum ayah-ayah dan ibu-ibu menghadap depan Allah. Tak panjang pun surah Al-Baqarah. 286 ayat je. 286 ayat ni, kalau kita hafal, kita hanya memerlukan setahun saja. 1 ayat, 1 hari. 1 ayat, 1 hari. Kalau kita hafal, setahun kita akan ingat. Rasulullah sebut, mana-mana rumah yang dibaca surah Al-Baqarah, syaitan tak akan masuk dalam rumah tersebut. Mana-mana rumah yang ada surah Al-Baqarah, yang dibaca surah Al-Baqarah, syaitan tak berani masuk dalam rumah yang dibaca surah Al-Baqarah. Rumah kita kan, biasa dengar guli, biasa dengar benda yang bergerak atas atap, biasa kita bangun hanyir-hanyir. Kemudian, kedengaran pelik-pelik dalam rumah kita ni. Yang kita dengar tadi, yang benda yang bunyi tadi, itu gangguan syaitan. Gangguan syaitan yang berlaku dalam rumah tangga masing-masing. Senang nak berkelahi. Anak-anak tak suka nak bercakap dengan mak ayah. Dalam keluarga dia, anak-anak ni hidup berasingan. Masing-masing sibuk dalam hidup. Itu tanda gangguan syaitan yang sedang berlaku dalam rumah tangga itu sendiri. Bagaimana cara? Baca surah Al-Baqarah. Bayangkan kalau dalam rumah syaitan tak berani masuk. Dalam rumah yang dibaca surah Al-Baqarah. Dalam dada kita ada surah Al-Baqarah. Ada berani syaitan nak masuk? Bila syaitan nak masuk? Syaitan nak ganggu sangat kita ni. Bila syaitan nak ganggu? Bila kita dekat nak meninggal dunia. Bila kita dekat nak meninggal dunia, syaitan akan ganggu kita. Yang ni insya-Allah kita akan cerita malam besok nanti. Di masjid mana, Ana lupa dah. Malam besok Ana nak cerita tentang macam mana saat kita dekat nak meninggal dunia itu sendiri. Tapi malam ni Ana nak sebut tentang bagaimana apa yang patut kita lakukan dalam hidup. Lepas je habis kita menghafal Al-Quran Karim ini, kemudian kita sambung untuk kitanya belajar. Belajar apa dia? Belajar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Rasulullah yang terbaik kita belajar, belajar dengan sunan sittah itu. Sunan sittah kalau kita sempat. Di kalangan anak-anak muda, kalian ada lagi peluang cari guru-guru yang mengajar ada 9 sunan ini. 9 sunan ataupun 6 sunan.
6 sunan yang kita belajar kalau kita sempat. Ada setengah ulama kata ada 9 sunan. Ada setengah ulama sebut 6 sunan saja. Walau bagaimana sekalipun habiskan. Kalau kita tak sempat 6 sunan. 6 sunan, Sunan Ibn Majah, Sunan Nasa'i, sunan-sunan yang ada ini kita tak sempat. Saya tengok gaya umur saya tak sempat dah Ustaz. Belajar 2 saja cukup. Hadis Bukhari dan juga hadis Muslim. Kemudian kita rasa tak cukup dah. Tak sempat dah. Saya ni Ustaz. Nak habis Bukhari dan Muslim. Saya tak habis dah. Sampai lebih kurang 6,000 lebih. Dalam Imam Bukhari 7,000 lebih. Kemudian Imam Muslim. Sebanyak yang demikian juga. Sebanyak demikian susah nak habis. Lalu kita belajar hadis Riyadus Salihin. Belajar hadis Riyadus Salihin. Jangan malas untuk belajar kitab-kitab yang demikian. Kemudian sambung lagi. Kalau tak sempat juga, belajar hadis 40. Belajar hadis 40. Di kalangan kita untuk belajar. Manakala Al-Quran, kita tak sempat nak belajar yang lain. Orang lelaki tolong belajar 2 surah. Sebelum menghadap depan Allah. Orang lelaki, 2 surah ni Sayyidina Umar sebut. Yang pertama surah Al-Baqarah. Mesti dipahami di kalangan orang lelaki kita. Yang kedua, surah Al-Imran. Orang lelaki kena belajar. 2 surah ni, orang lelaki jangan meninggal dunia selagi mana tak belajar 2 surah ini. Kalau yang lain tak sempat, 2 surah ni kita sempat. Biar sempat. Untuk kita menadah, memahami 2 surah tersebut. Manakala orang perempuan dia ada 3 surah. Orang perempuan 3 surah yang dia kena belajar. Surah yang diminta oleh alim ulama. Ajarkan pada anak perempuan kamu. Dan isteri kamu. Dan adik-beradik perempuan kamu. Terhadap 3 surah. Surah yang pertama, surah An-Nisa. Surah yang kedua, orang perempuan belajar yang disebut dengan surah An-Nur. Orang perempuan belajar. Dan surah yang ketiga, orang perempuan mesti belajar surah Al-Ahzab untuk memahami perjalanan hidup ini, untuk kita meluruskan jalan hidup kita di jalan beragama ini sendiri. 3. Yang keempat, saya nak sebut pada tuan-tuan, tolong dapatkan sebelum kita menghadap depan Allah ini, keampunan dosa kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyakkan taubat. Dalam hidup ini, kejar keampunan dosa. Minta supaya Allah sentiasa ampunkan dosa kita. Kerana kebanyakan orang, bila dekat nak mati, baru dia nak bertaubat pada Allah. Ramai di kalangan kita ni, bila roh sampai di halqum, baru dia nak sebut, inni tubtul an. Saya bertaubatlah sekarang, ya Allah. Jangan. Dalam hidup kita ni, belajar untuk minta ampun, mengejar untuk diampunkan dosa-dosa dalam hidup. Celik je mata, kita sebut terus, Rabbighfirli, wahai Tuhanku, ampunkanlah dosa-dosa aku, ya Allah. Orang kita ni malas nak minta ampun. Seolah-olah dalam hidup dia ni, tak ada dosa langsung dalam hidup. Tuan-tuan tahu kenapa kita tak rasa nikmat dalam beribadah. Salah satunya kerana dosa yang banyak. Tiap kali mana kita ni beribadah, kita tak rasa lazat. Tak rasa seronok. Bahkan umur kita ni kan, di kalangan kita pelik kan. Semakin kita tua, semakin kita jauh daripada saf yang pertama. Kenapa kita jadi demikian? Kenapa kita tak rasa nak berebut saf yang pertama? Patutnya kita ni, lagi berusia, lagi saf yang pertama. Saya sebut, di mana-mana saja pun. Orang yang berusia 60 tahun ke atas, kalian tak layak dah berada saf yang belakang. Kalian selayaknya berada saf yang pertama dalam hidup. Bila solat, berebut saf yang pertama. Bila solat, biar kita berada saf yang pertama. Kenapa kita tak dapat saf yang pertama? Kenapa kita tak berebut saf yang pertama? Kerana kita terlampau besar nilai dunia dalam hidup, sehingga kan kecil akhirat dalam dada kita. Dunia ni besar sangat. Suatu sembahyang kita tak rasa nikmat. Puasa kita tak rasa lazat. Dalam ibadah kita tak rasa kita ni dekat dengan Allah. Punca apa dia? Dalam dada kita ni besar sangat dunia. Dunia ni terlampau besar. Akhirat kecil je. Sibuk dengan harta benda, sehingga kan kita tak sempat nak minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Belajar untuk minta ampun sepanjang masa dalam hidup kita. Kemudian rebutlah peluang yang akhir sekali dalam hidup untuk berinfak di jalan Allah. Rebut peluang ini, tuan-tuan. Tuan-tuan jangan terkesan dengan hidup ini sentiasa sibuk mengumpulkan harta untuk bekalan hari tua. Jangan. Jangan, tuan-tuan. Dulu-dulu kita kan sentiasa disebut dahulu.
Orang tanya, simpan harta ni untuk apa? Untuk bekalan tua. Kita tanya balik, sekarang tak tua lagi ke? Sekarang baru nak tua. Sekarang baru nak tua. Yang kitanya, Islam tak ajar demikian. Kamu jangan simpan harta untuk bekalan tua. Tapi simpan harta untuk bekalan ke syurga. Yang ni kena faham. Lagi kita berusia, lagi kita infak. Lagi kita berusia, lagi kita bersedekah. Gunakan harta-harta kita ini untuk jalan agama. Kenapa dia? Kerana kebanyakan orang, bila dekat nak meninggal dunia, dia nak bersedekah di jalan Allah. Dia sebut, fa'as-saddaqa wa akum minas salihin. Aku nak bersedekah di jalan Allah dan aku nak menjadi hamba Allah yang saleh. Allah sebut pada malaikat, orang yang macam ni kamu sebut ada dia, walan yu'akhirallahu nafsan iza ja'a ajaluha. Allah tak akan tangguh dah bila sampai ajal di kalangan kamu. Wallahu khabirum bima ta'malun. Kerana Allah tahu apa yang kamu akan kerjakan kalau sekiranya ditangguh kematian dalam kehidupan kamu. Tuan-tuan, daripada sinilah saya memulakan dalam Radio IKIM, saya cerita tentang mau'izah. Mau'izati itu, saya ambil daripada kalimah, daripada tajuk inilah. Tajuk yang, kalau tuan-tuan tanya, apa dia mau'izah ini? Saya perhati dalam Al-Quran, ada lebih kurang 9 kali Allah sebut tentang mau'izah. 9 kali. Tolong sebut. Tolong ingat. Orang kita ni hidup. Ramai yang masuk dalam kubur tu menyesal semua. Ramai tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tanya pada saya, daripada 100 orang yang meninggal dunia, 97 orang menyesal. 3 orang je yang tak menyesal. Kebanyakan di kalangan yang meninggal dunia sebelum daripada kita, confirm masuk dalam kubur menyesal. Kenapa menyesal? Kerana dia tak ambil peringatan yang baik waktu mana hidup di atas dunia ini. Bila kita ada peluang dalam hidup ini, tolong ingatkan sepanjang masa. Hidup ini bukan untuk yang disebut dengan kejaran manusia. Tapi kita kejar untuk apa yang kita bawa menghadap di hadapan Allah nanti. Jangan kita sibuk dengan kita mengumpul di dunia. Bila kita menghadap di hadapan Allah, tiba-tiba timbul penyesalan kerana kita tak ingat dengan peringatan-peringatan yang baik yang patut kita dapat dalam kehidupan ini sendiri. Mudah-mudahan Allah masukkan kita di kalangan hamba Allah yang saleh, yang sentiasa dalam keadaan yang kita sentiasa terjaga dan jaga diri kita. Dan kita pohon pada Allah, setiap di kalangan kita yang hadir pada malam ini insya-Allah, semuanya bila menghadap depan Allah, Allah husnul khatimahkan kita insya-Allah. Dan Allah masukkan kita di kalangan orang yang sentiasa bersiap sedia. Bila kita menghadap di hadapan Allah, tak ada lagi penyesalan. Bahkan kita akan sentiasa mengalu-alukan kehadiran malaikat untuk malaikat cabut nyawa kita. Dan kita berbaik sangka di hadapan Allah untuk kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih di atas kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan lagi umur kita dan Allah masukkan kita di kalangan hamba Allah yang saleh. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan, sebelum kita berdoa ni, kat luar sana nanti, saya tulis tentang mengenai 2-3 buah buku. Saya tulis yang pertama, Malam Pertama di Barzah. Ni buku yang saya karang. Tuan-tuan bacalah buku ni. Bila tuan-tuan kena baca buku ni, baca sebelum tidur. Tuan-tuan baca sebelum tidur. Kerana orang kita dekat nak tidur, dia baca WhatsApp. Biasanya demikian. Jadi sebelum daripada dia baca WhatsApp, baik dia baca buku ni. Baca buku ni tak banyak pun. Dalam nota buku ni ada lebih kurang 280 lebih je. Tajuk-tajuk saya buat kecil-kecil je. Dan saya dipahamkan ada di kalangan ustaz-ustaz yang baca buku ni, baca kitab ini, kuliah-kuliah maghrib. Kalau ada ustaz-ustaz yang ada pada malam ni, saya ijazahkan pada kalian untuk kalian baca kitab ini, bagi peringatan pada masyarakat kita, supaya masyarakat kita ni tahu apa benda yang akan berlaku bila masuk dalam kubur nanti. Sebab ramai di kalangan kita yang tak tahu apa benda yang akan berlaku bila kita masuk dalam kubur. Kemudian saya tulis buku yang kedua, Teman di Barzah. Teman di Barzah ni pun siapa yang menemani kita dan sebagainya. Tuan-tuan baca dan tuan-tuan buku-buku macam ni sesuai untuk kita bagi hadiah pada kawan-kawan kita yang sakit, yang terbaring, tak boleh bangun tu. Daripada kita bawa buah durian, rambutan dan sebagainya. Lebih baiklah kita bawa buku macam ni. Bawa je bagi hadiah pada dia. Bila bagi hadiah buku macam ni, dia tengok je. Itu dia pun faham lah. Maknanya mati dah tu, senang dia tanya. Mudah untuk kita nak bagi tahu demikian.
Tuan-tuan, sebetulnya saya sendiri sedang bangunkan sekolah tahfiz. Di bawah saya ada lebih kurang 5 buah sekolah tahfiz. Yang sekolah tahfiz ini sendirinya, saya bangunkan di Kelantan, di Pahang, kemudian di Shah Alam, kemudian di Kedah, dan satu lagi di Kedah di Pulau Langkawi, dan satu lagi di selatan Thailand. Jadi saya tulis buku-buku macam ni untuk dana sekolah saya lah. Kalau tuan-tuan ada niat nak tolong bantu bangunkan anak-anak ini, anak-anak yang anak yatim dan orang miskin, macam di selatan Thailand, saya bantu, saya pergi ke selatan Thailand. Asalnya saya tengok anak-anak yatim, orang miskin, yang anak-anak yatim yang kecil-kecil, yang bapa mereka ditembak mati ni, saya suruh sahabat saya ni kumpulkan mereka dan jadikan mereka ni, didik mereka menghafal Quran. Asalnya 22 orang. Sekarang ada lebih kurang 400 lebih pelajarnya. 400 lebih ni, setiap bulan saya terpaksa hantar lebih kurang 30,000, 40,000 sebulan untuk membiayai mereka tersebut. Macam mana cara saya buat? Saya suruh mereka bela lebah. Lebah tersebut hasilkan madu. Dan madu tu mereka letak depan mereka. Mereka sujud, mereka berdoa, bangun tahajud malam-malam. Mereka berdoa pada Allah. Alhamdulillah, dengan madu tersebut, madu tu mereka hantar ke Shah Alam. Saya gunakan untuk perubatan Islam. Orang yang kena sihir, saya kata minum air madu. Di kalangan masyarakat kita ni kan kuat ilmu sihir. Sihir ni, ada yang minum air madu tu muntah, keluar benda-benda yang pelik-pelik tu badan. Ada yang keluar kaca, keluar paku ada. Saya pernah tengok. Yang saya bagi minum air tu, tepuk, keluar paku. Siapa yang makan paku ni? Yang dalam keadaan dia. Ini kesan daripada sihir, dipanggil. Sihir yang banyak. Ada hamba Allah yang kena sihir, tak boleh berjalan. Kaki dia ni, bila x-ray, tengok penuh dengan jarum-jarum. Jarum dalam betis dia. Kemudian, bila berjumpa dengan doktor kata, kalau kita belah dia, kita buang, nak keluarkan jarum ini, tentu dia akan hancur daging-daging ni. Kerana banyak sangat. Kemudian doktor sebut, pergi berjumpa dengan ustaz-ustaz lah. Jumpa dengan ustaz ni, baca ayat Quran, tepuk, kemudian keluar jarum-jarum tersebut. Kira-kira 241 pucuk paku. Nak sebutnya kuatnya ilmu santau di kalangan kita. Orang kita kan macam-macam gaya ada. Ada hakim, seorang hakim. Meninggal dunia dia. Dalam perut dia ni ada keris. Terlentang. Dalam perut ni, x-ray tengok dalam perut ada keris. Sihir. Di Malaysia kita ni kuat sangat ilmu sihir. Orang Melayu kita ni terlibat. Bukan Melayu je. India, China terlibat dengan ilmu sihir ini sendiri. Kebetulan pula di Malaysia kita ni tak ada undang-undang sihir. Undang-undang sihir ni tak ada. Tuan-tuan kena sihir, tuan-tuan pergi report pada polis. Saya kena sihir tuan, kata kita sebut pada polis. Polis pun jawab, saya pun kena sihir juga katanya polis. Nak sebutnya tak ada undang-undang. Satu ada bomoh kelapa, bomoh tembikai tempat kita ni. Bomoh-bomoh demikian. Jadi macam mana cara kita nak kurangkan sikit keadaan yang macam ni? Cuba tuan-tuan amalkan dengan makan madu ini. Madu ni ada yang kena kencing manis teruk. Dia makan madu, turun kadar gula dalam darah dia. Ada yang, saya sendiri pernah kena batu karang sekali. Saya minum air madu ni, keluar batu karang tersebut. Betul lah dalam hadis Rasulullah sebut, alaikum bil asal, biasakan hidup kamu dengan makan madu, kata Rasulullah. Makan madu ya, bukan bermadu, makan madu dipanggil. Ni lah satu-satu madu yang kita bawa balik ke rumah, orang rumah senyum je. Bawa balik madu, satu lagi belakang parang lah jawapan dia. Madu ni, ibu-ibu kacau dengan air suam, kemudian letak dalam peti ais. Bila dah sejuk, dah air tersebut, hidangkan pada keluarga masing-masing. Rasulullah sebut, kalau kalian ingin rasa nikmatnya air dalam syurga Allah, minumlah air madu yang disejukkan, kata Rasulullah. Alhamdulillah, Allah kurniakan kelebihan demikian. Dan kat belakang sana tu, untuk dana sekolah saya juga ni, saya dapatkan kurma ajwah. Kurma yang pernah ditanam oleh Rasulullah sendiri, keluar daripada kebun Abdul Rahman bin Auf. Kurma ni, nak dapat pun susah. Kemudian saya dapat tersebut, saya suruh sahabat-sahabat ni packing kecil-kecil. Kemudian tuan-tuan buat amalan. Rasulullah sebut, siapa yang makan kurma ajwah ni 7 biji pagi, Allah batalkan pada dia 2 perkara. Yang pertama, sihir yang masuk tubuh badan dia. Yang kedua, katanya Rasulullah, Allah batalkan yang disebut racun yang masuk dalam badan kita ini sendiri. Kan kita ni makan nasi beracun sekarang. Makan sayur beracun. Daging beracun. Banyak sangat. Akhirnya kena kanser. Kena kanser. Kanser ni tak tahu datang daripada mana. Penyakit yang datang daripada mana. Ya, ada sahabat saya, dia buat amalan. Makan. Alhamdulillah. Makan kurma ajwah ni.
batal penyakit kanser tadi. Pulih dia. Hasil daripada dia buat amalan-amalan yang baik ini sendiri. Cubalah, mudah-mudahan demikian. Di samping tuan-tuan ambil pamphlet tu, ada pamphlet sekolah saya. Kalau tuan-tuan nak niat untuk arwah ayah, arwah mak, pergi ke bank tu, kemudian berdiri depan mesin bank tu, semayang sunat istikharah dulu sana kita. Nak infak ke tak infak? Nak derma ke tak nak derma ni sendiri. Mudah-mudahan dia akan bawa pahala yang banyak untuk diri kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tammim taqsirana ya Allah. Innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'azzibna fa innaka alaina qadir. Waltuf bina ya Allah. Innaka antal latiful khabir. Ya Allah, ya Tuhan kami, malam ini kami berkumpul di dalam rumah kamu ini ya Allah. Memohon keampunan dosa-dosa kami ya Allah. Dosa besar kami dan dosa kecil kami ya Allah. Dosa yang sengaja dan dosa yang tidak sengaja kami lakukan ya Allah. Malam ini ya Allah, kami datang dengan hati yang jernih ya Allah. Mengharapkan kamu kamu pandulah jalan hidup kami ini ya Allah. Kamu tunjukkanlah kami jalan yang lurus sepanjang perjalanan hidup kami ini ya Allah. Jangan kamu matikan seorang pun di kalangan kami ini ya Allah. Di saat mana kami mati su'ul khatimah ya Allah. Matikanlah kami ya Allah. Saat mana kami menghadap di hadapan kamu nanti ya Allah. Semua yang hadir pada malam ini ya Allah, dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami ingin mengadu pada kamu ya Allah. Betapa banyaknya kesilapan yang kami lakukan sepanjang perjalanan hidup kami ini ya Allah. Tiada bahasa dan tiada kata ya Allah yang mampu kami lakarkan pada kamu ya Allah terhadap dosa-dosa yang lalu ya Allah. Kecuali hanya mulut kami mampu menyebut, wahai Tuhanku, ampunkanlah dosaku ini ya Allah. Rabbighfirli, wahai Tuhanku, ampunkanlah dosaku ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah, ya Tuhan kami, masukkanlah kami di kalangan hamba-hamba kamu yang saleh ya Allah. Murahkanlah rezeki kami ya Allah. Panjangkanlah umur kami dalam redha kamu ya Allah. Jauhkanlah kami ya Allah daripada sahabat-sahabat yang sering kali menikam kami sebelah belakang ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah perjalanan hidup kami ini ya Allah daripada mereka yang mengkhianati kami ya Allah. Kamu balaslah pada pengkhianat-pengkhianat itu ya Allah. Di atas belakang mereka pula ya Allah setiap apa yang mereka khianati itu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami pohon pada kamu ya Allah untuk mengadu pada kamu ya Allah. Betapa ada di kalangan kami saat kami menadah tangan ini ya Allah, sedang menghadapi kesakitan yang panjang dalam hidup ini ya Allah. Penyakit yang berterusan ya Allah. Jadikanlah penyebab kehadiran ke majlis ilmu pada malam ini ya Allah. Di antara penyebab menyembuh pada penyakit yang kami deritai ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ada di kalangan kami saat menadah tangan ini ya Allah, sedang dililit dengan hutang piutang yang banyak ya Allah. Kami pohon pada kamu ya Allah, dengan kehadiran kami ke majlis ilmu ini ya Allah. Kamu tunjukkan jalan untuk kami membebaskan diri kami daripada hutang piutang yang teruk itu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ada yang menadah tangan ini ya Allah dengan hajat-hajat yang tersendiri ya Allah. Anak-anak yang menghadapi peperiksaan di kalangan kami ya Allah. Kami pohon pada kamu ya Allah agar dipermudahkanlah pada mereka ya Allah dengan hajat yang ada dalam diri masing-masing ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkan bibir kami menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir kehidupan kami nanti ya Allah. Tatkala mana terbujur kaku jenazah kami nanti ya Allah, kamu ampunkanlah dosa kami nanti ya Allah. Di saat mana kami mula dimandikan jenazah kami nanti ya Allah, kamu gugurkanlah dosa-dosa kami dengan guguran air merenjis badan kami itu ya Allah. Di saat mana kami mula kami dikapankan nanti ya Allah, kamu putihkanlah amalan kami ya Allah, lebih putih daripada kain kapan yang membalut jasad kami itu ya Allah. Di saat mana kami mula diusung nanti ya Allah untuk disolatkan nanti ya Allah, kamu gerakkanlah anak kami yang paling saleh ya Allah.
yang akan mengimamkan solat jenazah kami nanti, ya Allah. Jadikanlah mereka yang akan mengusung jenazah kami nanti, ya Allah. Mereka juga yang akan membawa kami ke liang lahat nanti, ya Allah. Tatkala mana kami mula dihadapkan muka kami ke kiblat, ya Allah. Saat mana kami mula berbau tanah di hadapan muka kami nanti, ya Allah. Di saat mana kami terbaring kaku di kuburan itu, ya Allah. Kamu jadikanlah kubur kami nanti, ya Allah, di antara taman pada taman-taman syurga, ya Allah. Jangan kamu jadikan kubur kami nanti, ya Allah, di antara kawah pada kawah-kawah neraka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, di malam pertama kami di barzah nanti, ya Allah, kamu ketemukanlah kami dengan arwah ayah kami, ya Allah. Arwah ibu kami, arwah datuk nenek moyang kami yang telah meninggal dunia sebelum daripada kami ini, ya Allah. Saat-saat sebegini, ya Allah, kerinduan itu sering datang lagi dalam hidup kami, ya Allah. Rindu saat kami membesar di dalam dakapan pelukan arwah ayah kami, ya Allah. Rindu saat tangannya menyuap ke bibir kami, ya Allah. Rindu saat tangannya mengusap kepala kami, ya Allah. Rindu saat kami tertidur di atas bahunya, ya Allah. Rindu, ya Allah, saat-saat kami bersama dengan arwah ayah kami dahulu, ya Allah. Tapi sayangnya, saat kami menadah tangan ini, ya Allah, arwah-arwah itu terbaring kaku di kuburan sana, ya Allah. Menunggu doa-doa anak yang saleh, ya Allah. Jadikanlah doa kami ini, ya Allah, doa-doa anak yang saleh, ya Allah. Tidakkah kamu berjanji bahawa Nabi kamu berjanji bahawa doa anak yang saleh akan berterusan, akan sampai pada mereka yang meninggal dunia itu, ya Allah. Jadikanlah doa ini di antara doa-doa tersebut, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitlah kami di akhirat nanti, ya Allah, bersama dengan para nabi dan para awliya salihin, ya Allah. Sewaktu mana melayangnya suratan amalan manusia nanti, ya Allah, terimalah suratan amalan kami sebelah tangan kanan, ya Allah. Jangan kamu terima suratan amalan kami sebelah tangan kiri, ya Allah. Kami takut dan kami bimbang terhadap dosa-dosa kami ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, senangkanlah kami melalui titian sirat nanti, ya Allah. Masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus, ya Allah. Bersama dengan pasangan hidup kami, ya Allah. Anak-anak kami, ya Allah. Jiran tetangga kami, ya Allah. Dan bagi mereka yang mengaminkan doa ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkan kami bersimpuh di sisi Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencium jari jemarinya nanti, ya Allah. Mengucup dahinya, ya Allah. Memeluk tubuh badannya, ya Allah. Ya Allah, kurniakan pada kami kesempatan untuk kami meletakkan kepala kami di atas ribaan Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil melihat wajah kamu di dalam syurga nanti, ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami terhadap kedua ibu bapa kami, ya Allah. Khususnya dosa kami terhadap ibu kami, ya Allah. Seketika dahulu, ya Allah, kami pernah bercakap kasar di hadapan ibu kami, ya Allah. Kami pernah meninggikan suara di hadapan ibu kami, ya Allah. Kami pernah menengking kata-kata ibu kami, ya Allah. Kami pernah melihat air matanya mengalir lesu di pipinya, ya Allah. Sambil mengusap-ngusap air matanya itu, ya Allah. Ibu kami memanggil-manggil nama kamu, ya Rab. Ya Rab, ampunkanlah dosa anak kami ini, ya Allah. Ibu kami menyebut-nyebut pada kami, ya Allah. Dalam doa dan tangisannya itu, ya Allah. Mengharapkan keampunan kesilapan kami itu, ya Allah. Ampunkanlah dosa kami ini, ya Allah. Ya Allah, kami mengetahui, ya Allah, ibu kami menyayangi kami, ya Allah. Dalam kegelapan malam itu, ya Allah, ibu kami memeluk kami dengan penuh kasih sayang, ya Allah. Di saat mana kami terbaring tidur, ya Allah, di pipi ini dicium bertalu-talunya pipi kami, ya Allah. Di saat mana kami demam, ya Allah, ibu kami turut demam sama demamnya kami, ya Allah. Di saat mana kami melangsungkan perkahwinan, ya Allah, ibu kami mengukir senyum indah, ya Allah. Dalam hatinya penuh dengan rasa sedih kehilangan kami dalam kekeluargaannya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kerana dosa-dosa inikah, ya Allah, yang menyebabkan anak-anak kami pula enggan mendengar kata bicara kami, ya Allah. Kerana dosa-dosa inikah, ya Allah, yang menyebabkan hati kami pula menjadi keras, ya Allah. Kerana dosa-dosa inikah, ya Allah, yang menyebabkan kamu berpaling daripada rahmat kamu untuk kami, ya Allah. Kerana dosa-dosa inikah, ya Allah, yang menyebabkan sukarnya untuk kami datang ke rumah kamu ini, ya Allah. Kerana dosa-dosa inikah, ya Allah, yang menyebabkan tiada lagi malam-malam yang indah untuk kami tahajud pada kamu, ya Allah.
Kerana dosa-dosa inikah, ya Allah, yang menyebabkan hati kami menjadi keras, ya Allah. Kerana dosa-dosa inikah, ya Allah, yang menyebabkan anak-anak kami enggan mendengar kata bicara kami pula, ya Allah. Ya Allah, seburuk mana pun kami, ya Allah. Sekeji mana pun kami, ya Allah. Sejahat mana pun kami, ya Allah. Segunung mana pun dosa yang pernah kami lakukan di dunia ini, ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu, ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu, ya Allah. Terimalah keampunan dosa dan kesilapan kami yang lalu, ya Allah. Kamu hapuskanlah kesilapan yang lalu yang kami lakukan, ya Allah. Pada siapa lagi kami mampu menadah tangan ini, ya Allah. Kecuali pada kamulah yang maha mendengar setiap kata-kata kami, setiap ucapan kami, dan setiap langkah yang kami melangkah ini, ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna, wa ilaika anabna, wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.